orang yang berkeluarga ada sunnah dan adabnya. Rasulullah SAW mengajar kepada kita supaya memberikan hak yang sepatutnya kepada ahli keluarga. Sama ada keluarga itu adalah adik-beradik kita ataupun isteri kita, keluarga isteri kita. Sebagai contoh, mertua kita. Ayah mertua dan ibu mertua adalah seperti mana kedudukan ibu dan ayah kandung kita sendiri. Dari segi wuduknya tidak batal. Dari segi hak-hak yang khusus seperti kepada ibu ayah, ia juga ditunaikan kepada ayah dan ibu mertua kita. Antara sunnah-sunnah kita terhadap keluarga dan mertua ialah kita sentiasa menjaga hubungan, bertanya khabar contohnya. Bagi anak-anak menantu ni selalulah bertanya-tanya khabar kepada ayah dan ibu mertua di kampung. Seperti mana kita perlu berbuat baik kepada ahli keluarga kita, ini adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Kita juga dituntut untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu mertua kita, kerana mereka adalah seperti kedudukan ibu dan ayah kita. Dalam hadis menyebutkan sebaik-baik harta yang kita infakkan adalah harta yang kita infakkan kepada ahli keluarga yang terdekat. Wa khairu sadaqatin, sebaik-baik sedekah ialah yang diberi kepada apa? Ibu, ayah, adik-beradik dan keluarga terdekat. Sebab itu kadang-kadang kita ni terlupa bahawa sunnah di dalam berbuat baik kepada ahli keluarga ialah kita mendahulukan ahli keluarga di atas orang lain. Sebelum kita nak belanja kawan-kawan makan, naik pangkat contohnya, belanja dulu ahli keluarga terdekat, kepada ibu, kepada ayah, mertua kita dan sebagainya. Dan kemudian antara sunnah dan adab kita bermuamalat dengan keluarga dan juga mertua kita ni, kita kena sentiasa menjaga hubungan. Mana bertanya khabar. Selang seminggu, 2 minggu, telefon tanya khabar, makan apa hari ni. Macam kita berkawan-kawan kita bertanya khabar kawan-kawan. Dan yang seterusnya adalah kita kena sentiasa ambil berat soal kesihatan mereka. Macam mana keadaan mereka di rumah, belanja cukup ke tidak, makan apa, contohnya makan beras habis ke belum, kan? Kena bertanya khabar. Hidup kita ni tak sunyi daripada orang sekeliling kita, ahli keluarga kita, ibu ayah kita, mertua kita. Maka di sana Nabi SAW mengajar kepada kita supaya menunaikan hak yang sebaik-baiknya kepada mereka. Ibu mertua, ayah mertua adalah seperti kedudukan ibu dan ayah kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Selepas daripada Allah Taala perintahkan kita untuk menyembah Allah, perintah yang seterusnya adalah buat baik kepada kedua orang tua. Walaupun kadang-kadang kita ada konflik ataupun ada sesuatu yang tak kena dengan ibu ayah atau mertua kita, kita hendaklah buat baik kepada mereka. Mana kena banyak bersabar. Banyak isu yang berlaku, masalah dalam keluarga, konflik antara mertua dengan menantu. Banyak ni. Balik kampung tapi tak boleh bersembang. Kenapa? Mungkin kerana kita tidak mengamalkan sunnah dan panduan Nabi SAW. Yang pertama ialah berkata-kata dengan mereka dengan perkataan yang berlemah lembut. Walaupun kadang-kadang dengan menasihati mereka, tapi dengan bahasa yang penuh kehormatan. Itu yang pertama. Sunnah yang kedua ialah sentiasa bertanya khabar. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, selain daripada baginda adalah sahabat rakan karib, tapi Sayyidina Abu Bakar adalah mertua kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar juga adalah mertua kepada Nabi SAW. Sayyidina Uthman menantu kepada Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib menantu Nabi SAW. Mana mereka ni ada hubungan kekeluargaan. Tengok bagaimana Nabi sentiasa bertanya khabar kepada Sayyidina Abu Bakar. Kaifa asbahta? Bagaimana pagi-pagi hari ini wahai bapa mertuaku? Bertanya khabar. Kita kadang-kadang rapat dengan kawan-kawan, tapi dengan mertua, dengan keluarga jauh. Dengan adik-beradik jauh. Sebab apa? Tidak mesra. Seperti mana kita mesra dengan sahabat-sahabat kita, kita kena timbulkan kemesraan itu dalam ahli keluarga kita. Bila makan bersama-sama. Saya contoh bila balik kampung, kalau makan mesti makan dengan bapa mertua, mak mertua. Dan diorang pun sama. Diorang tak akan jamah makanan, melainkan menantu datang duduk sekali makan. Ini adalah sunnah Nabi SAW, makan secara berjemaah. Dan kemudian lagi, pastinya di sana ada perkara-perkara yang perselisihan di antara ahli keluarga kita. Maka cara dan panduan untuk menghadapinya ialah kena banyak bersabar. Banyak bersabar, banyak berdoa. Kenapa? Menjaga keharmonian dalam keluarga itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita.
kena ingat, sebaik-baik manusia ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Ini pesan Nabi SAW. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga dia, dan aku adalah yang paling baik di kalangan kamu terhadap ahli keluarga dia. Hidupkan benih-benih sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita berkeluarga. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala dan berkat akan turun kepada kita dan seluruh isi keluarga kita.